Contoh lain lagi, rusa. Rusa ni Tuhan jadikan lemah. Dia tak sekuat serigala. Bila sekumpulan serigala, kepung-kepung dia dapat kat serigala. Satu gigit kaki, satu gigit badan, satu gigit tengkuk, lama-lama jatuh rebah, mati. Serigala pun makan. Jadi sakit rusa ni tadi. Okay, rusa tu tadi Tuhan bagi sakit, bagi sengsara tu. Adakah sebelum tu dia buat apa-apa dosa? Dia tak buat apa-apa dosa pun, tapi Tuhan dah pilih dia untuk rasa sakit. Suka hati Tuhan. Jadi kalau baik Azazil, baik Fir'aun, baik Namrud, ataupun mana-mana orang lah yang derhaka, Tuhan pilih mereka ni masuk neraka. Jadi mereka ada dosa ke tak ada dosa ke? Kalau Tuhan dah pilih masuk neraka, ada dosa ke tak ada dosa ke? Kalau Tuhan pilih masuk syurga. Tapi kita tetap kena usaha. Ada orang lahir-lahir dalam istana, jadi anak raja, kemudian jadi raja. Ada orang lahir-lahir dapat hidayah, cukup umur 30-40 jadi nabi. Ada orang lahir jadi miskin, tak tahu agama, malas beribadah. Semua Tuhan buat. Semua Tuhan buat, suka hati dia. Kita nak faham, Allah ni dia punya maha berkuasanya sampai ke peringkat suka hati dia. Kalau kata makhluk tak sampai peringkat tu, kita mana boleh buat suka hati kita? Kita ada aturan, kita kena ikut aturan Allah. Tapi kalau Allah suka hati dia, sebab tu dikatakan kita ni masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan-amalan kita. Kalau ikut kitab hikam yang kita sebut tadi, kalau kita bersandar pada amalan, rosak kita punya amalan. Ni aku ni khatam Quran berapa puluh kali, naik haji berapa puluh kali, mengajar pula sana sini, mengajar sana sini, lepas tu berzikir pula sehari ribu-ribu, semayang sunat apa semua lagi lah. Ada harapan masuk syurga ni. Kita bersandar pada amalan kita ada. Dari segi hakikatnya Allah yang punya pilihan atas rahmat dia. Rahmat tu bahasa lembut. Atas rahmat dia, dia nak pilih orang yang ibadah biasa-biasa pun masuk syurga, suka hati dia. Ataupun orang yang banyak amal ibadah apa tadi, banyak ilmu ni, ulama tadi, Allah nak pilih masuk neraka, suka hati dia. Sampai ke peringkat itu. Jangan kita bersandar pada amalan. Rasa-rasa amalan aku cukup dah ni, boleh syurga dah ni. Dia tak, bukan situ. Macam Azazil ni, dia beribadah berapa ribu tahun, lah jadi laknat, Tuhan laknat. Macam Asyah tadi, duduk dalam istana Fir'aun. Masyitah pun sama, duduk dalam istana Fir'aun, tapi beriman. Allah pilih. Suka hati Tuhan, dia nak pilih. Dia kata beriman dengan khodak dan khodar. Sungguh pun kita percaya macam itu, usaha tetap kena usaha, kena gigih. Tak boleh kita kata dah takdir semua, tak payah usaha lah. Tu salah. Yang ketujuh, Allah buat sesuka kehendaknya ke atas hamba-hambanya. Suka hati dia. Yang ke-8, sekalipun kita tahu semuanya daripada Allah, semua Allah dah rancang. Yang kita ni masuk syurga ke neraka ke, Allah dah rancang siap-siap dah. Tapi mengikut ahli sunnah wal jamaah, kita tetap kena berusaha untuk mengenal Allah. Pelajaran mengenal Allah ni kena belajar. Kemudian kena berusaha untuk taat segala perintah dia, dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Semua tu wajib. Tak boleh macam Qadariyah, Jabariyah. Golongan Jabariyah dia faham macam kita juga, dia pun makrifat juga. Dia kata semua daripada Tuhan, semua Tuhan yang buat, jadi kita tak payah usaha. Mereka ni jadi orang yang malas berusaha, malas berikhtiar. Sebahagian tu lagi tak mau langsung berusaha, tak mau langsung berikhtiar. Sebahagian lagi dia anggap mudah, usaha sikit-sikit cukup lah. Nak jadi kaya ke, nak buat apa kan, usaha sikit-sikit cukup lah. Semua Tuhan dah tentukan. Tu Jabariyah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, makrifat dia sama juga. Kita pun yakin semua daripada Tuhan, Tuhan dah tentukan dah sejak azali. Tapi kita gigih usaha, gigih beribadah, kita gigih beribadah. Kita tak anggap mudah. Ini mudah, tak boleh mudah-mudah. Kita kena gigih berusaha. Kalau Jabariyah tadi, semayang ke tak semayang ke, kalau Tuhan dah pilih masuk syurga, syurga juga, jadi tak payah semayang. Kalau kita semayang ke tak semayang ke, ikut suka Tuhan nak pilih syurga, tapi kita tetap kena semayang. Dia beza dia di situ. Jabariyah ni dia jadi malas, ahli sunnah wal jamaah dia jadi rajin. Contohnya Rasulullah bila dia nak pergi berperang, Rasulullah ini orang yang paling makrifat, makhluk yang paling makrifat kan. Rasulullah nak pergi perang, sungguh pun dia tahu
Menang ke, seri ke, kalah ke, Allah yang tentukan. Sejak azali Allah tentukan dah. Dia nak pergi perang ni, siapa menang, siapa kalah, Tuhan dah tentukan. Jadi dia tetap bawa askar. Dia tak pergi seorang-seorang. Maksudnya dia ada usaha. Dia letak siapa barisan infanteri di depan, siapa sayap kanan, siapa sayap kiri, siapa bahagian perisik, siapa bahagian masak-masak di belakang. Dia tetap askar-askar dia. Kalau nak ikut Jabariyah tadi, pergi lawan seorang sudah. Sebab menang ke, seri ke, kalah ke, Tuhan dah tentukan. Apa kita takut, pergi seorang sudah. Nabi Muhammad dah, dia pun lagi makrifat, tapi dia tetap berusaha. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Yang kesembilan, diutuskan Nabi-Nabi sebagai utusan Tuhan kepada hamba-hambanya. Hal itu adalah benar dan mesti dipercaya. Tuhan antara kita dengan dia ni, dia ada hantar Nabi-Nabi. Dia hantar malaikat, dia hantar Nabi-Nabi. Kita kena percaya. Sebab sebahagian agama lain, macam agama Kristian, agama Hindu, agama Cina kuno sebahagiannya, bila datang saja Nabi-Nabi ni, dia kata yang tu Tuhan tu sendiri. Tuhan sendiri datang dalam bentuk manusia nak peringatkan kita. Sebab tu kalau Jesus Christ tu, Jesus Christ tu Tuhan. Tuhan datang dalam bentuk manusia nak ingatkan kita. Kalau kita ada, yang datang tu Nabi, bukan Tuhan yang datang. Tapi Nabi dia bawa segala kalam Tuhan. Apa perintah Tuhan dia bawa. Jadi macam agama Hindu ni, malaikat datang rupa apa pun, Nabi datang rupa apa pun, dia kata yang tu Tuhan. Dia kata awatara. Dia kata mana ada Nabi-Nabi, semua Tuhan. Sebab tu dia sembah semua Nabi-Nabi dia, semua dewa. Semua pun Tuhan juga. Yang ke-10, kita kena percaya Nabi Muhammad ni utusan Allah yang terakhir. Dia dah mansuhkan dah syariat-syariat terdahulu. Agama Majusi kah, agama Nasrani kah, agama Yahudi kah, dan agama-agama yang lain sekiranya benar pun, semua dah terbatal, kena ikut agama Islam. Baginda dikurniakan pelbagai mukjizat, dan mukjizat paling utama ialah Al-Quran. Kita cerita itu antara kehebatan mukjizat Al-Quran ni, Tuhan bagi tahu tentera Rom ni dia akan kalah dekat satu tempat yang rendah. 1400 tahun dulu punya cerita. Orang tak tahu lagi di dunia ni manakah kawasan paling rendah, mana kawasan tinggi, tak tahu. Jadi pertempuran tu berlaku di sekitar Laut Mati. Zaman sekarang orang kaji Laut Mati tu memang betul. Kawasan Laut Mati yang tasik garam tu, itulah kawasan paling rendah dalam dunia ni. Planet bumi yang bulat tu, kawasan paling rendah, yang paling hampir dengan pusat bumi, kawasan Laut Mati tu lah. Dia lebih kurang 392 meter, 400 meter di bawah aras laut. Kalau laut letak sebelah, dia letak sebelah 400 meter dia duduk bawah. Punya dalamnya. Kata sebahagian pengkaji, itu tempat Nabi Lut dulu. Kaum dia tu dekat Sodom, dekat Gomorrah tu duduk. Suka homoseks, suka lesbian lah Tuhan cungkil terbalik empat. Tu yang sampai bawah sangat, kata sebahagian pengkaji. Wallahu a'lam. Sebab tu Laut Mati ni dia kawasan paling rendah, dan kemasinan dia pun 8 kali ganda masin daripada laut biasa. Tapi ada lagi tempat-tempat lain yang lebih masin, tapi tinggi sikit pada dia. Macam di kolam Don Juan, yang tu 18 kali lebih masin daripada air laut biasa. Bila musim salji pun dia tak akan kering, sebab masin dia tu kuat sangat. Laut Mati dia tadi disebabkan masin sangat, sampaikan kita boleh terapung walaupun di bahagian yang paling dalam. Ikan pun tak boleh hidup, sebab masin satu lagi ikan tak boleh nak menyelam. Bila dia menyelam, dia timbul balik, menyelam timbul balik. Dia tak boleh hidup, dia mati. Itu laut mati. Quran bagi tahu dah, pertempuran ni akan berlaku di kawasan yang paling rendah. 1400 tahun dulu, sekarang orang kaji-kaji memang betul. Kawasan Laut Mati tu ialah kawasan paling rendah dalam dunia. Nabi Muhammad tak ada ilmu ni. Mana dia nak cari kalau bukan kalam daripada Tuhan? Tuhan yang bagi tahu. Ini bukti mukjizat Quran. Sampailah perkongsian untuk kali ini. Malam ni sepatutnya kita pergi kepada rukun yang keempat, iaitu perkara-perkara sam'iyat. Tapi kebetulan kita dah sembang tentang hakikat mukasyafah makrifat ni, saya nak buat macam pengkayaan dan pemurnian lah, supaya kita lebih faham. Selama hari ni kita dah pun belajar ilmu untuk membezakan antara Allah dengan hamba-hamba. Kita pun dah belajar ilmu nak bezakan antara yang khadim dengan yang baharu, yang muhdath. Kita pun dah belajar nak bezakan yang mana satu khaliq, yang mana satu makhluk. Dah boleh beza. InsyaAllah siapa-siapa yang kerap datang tu sekarang ni,
Kalau ada satu datang di depan mereka mengaku kata Allah, dia boleh saring. Allah ke bukan? Sekejap ni. Sebab dia dah belajar dah ilmu-ilmu ni. Bila kita nampak ada rupa tu, bukan Allah. Sebab Allah dia tak pengaruh dengan rupa. Nampak ada arah tu, sana ke sini ke, atas ke mana ke, bukan Allah. Nampak ada sempadan, ada tepi tu, bukan Allah. Jadi kita dah boleh membeza, insya-Allah. Yang mana Allah, mana hamba dia. Boleh beza dah. Kita dah belajar. Yang mana khadim, mana baharu, kita belajar dah. Yang mana khaliq, mana makhluk, kita dah belajar dah. Kalau ikut kata kitab Kashful Asrar, orang yang tak boleh beza yang mana khadim, mana baharu ni, dia termasuk dalam jahil murakkab. Jadi kita sekurang-kurangnya dah terlepas dah daripada jahil murakkab, jahil bertingkat ni tadi. Sebab kita boleh beza yang mana khadim, mana baharu. Kita dah belajar. Seterusnya, petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin sendiri. Kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni yang berkait dengan ilmu makrifat, berkait dengan ilmu hakikat. Ilmu tasawuf peringkat tinggi. Ilmu mukasyafah ni ilmu batin. Dan itulah kesudahan segala ilmu. Dalam dunia ni ilmu yang paling tinggi ilmu mukasyafah. Tak ada ilmu lain. Sebab dia ilmu yang paling mulia. Ilmu apakah yang paling mulia? Ilmu tentang bukit bukau tak mulia lagi. Tak cukup mulia lagi. Ilmu tentang tubuh badan manusia tak cukup mulia lagi. Ilmu tentang sejarah tak cukup mulia lagi. Yang paling mulia ilmu tentang Allah. Dan ilmu tentang Allah peringkat tinggi ilmu mukasyafah. Itulah kesudahan segala ilmu, penghujung segala ilmu yang tu lah. Telah berkata sebahagian arifin. Arifin ni orang-orang yang arif tentang Allah. Orang yang tidak mempunyai bahagian, siapa-siapa yang tak tahu sikit pun, daripada ilmu mukasyafah ini, aku khawatir akan buruk kesudahannya. Sekurang-kurangnya ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Ini kata Imam Ghazali dalam kitabnya.